belajar. Sebab cikgu harap masing-masing dalam keadaan bersedia dah. Bila kita online ni, cikgu tak boleh tak ada kat depan-depan tau. Kamu sendiri dengan diri kamu. Maksudnya cikgu boleh bagi yang terbaik yang cikgu boleh, iaitu menerangkan. Tapi yang menerima tu adalah kamu semua. Okey, jadi untuk hari ni kita akan proceed macam biasa. Untuk yang beragama Islam, kita buka dahulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kepada semua orang, cikgu dah nak teruskan dah sesi pembelajaran kita. Kelas kita hari ni tak susah pun, tak berat pun, senang sahaja. Okey, jadi cikgu akan proceed kepada sesi penerangan. Kita hari ini kita masuk kepada kelas ataupun bab yang terakhir. Bab yang terakhir dekat sini, kalau kita tengok dekat, boleh nampak ke skrin cikgu share? Hello, boleh nampak ke skrin cikgu share masing-masing? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi hari ini kita akan pergi kepada bab 13, teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras adalah satu bab yang mudah tapi sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab kita pakai dekat form 2, kita pakai dekat form 3, kita pakai dekat form 4, sampailah dekat form 5 kita pakai juga. Jadi jangan pandang rendah walaupun dia senang tapi selalu sangat kita pakai. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan teorem Pythagoras. Okey, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Pythagoras theorem, dia terbalik sahaja. Okey, jadi dekat sini kalau kita siapa-siapa ada buku teks boleh tengok kepada yang terakhir sekali, cikgu tunjuk Dekat sini nama dia teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Macam mana je dia? Pythagoras. T-H-A. Goras. Okey. Inilah satu teorem yang kita pakai pada satu je bentuk. Tak ada bentuk lain boleh pakai. Bukan bentuk bulat, bukan bentuk petak, bukan bentuk poligon. Ada satu je bentuk yang dalam dunia ni yang sentiasa berkait dengan teorem Pythagoras. Bentuknya dinamakan sebagai bentuk segitiga. Okey. Bentuk segitiga pula dia pecah kepada 3 bahagian. Yang pertama kita panggil segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak. Ataupun right angle triangle. Kemudian kita ada segitiga bersudut capah. Dan akhir sekali kita ada segitiga bersudut tirus. Jadi bila cikgu cakap bentuk segitiga, kamu jangan ingat segitiga ni ada satu je bentuk. Yang pertama kita ada segitiga bersudut tegak. Yang kedua kita ada segitiga bersudut capah. Dan yang ketiga kita ada segitiga bersudut tirus. Jadinya dekat sini untuk teorem Pythagoras hanya pakai pada segitiga bersudut tegak. Apa maksud segitiga bersudut tegak? Segitiga bersudut tegak adalah satu segitiga yang mempunyai 90 darjah. Itu sahaja. Okey. Jadi nama bahasa Inggeris dia, kalau bahasa Melayu dia kita panggil bersudut tegak. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia right angle triangle. Right angle triangle. Triangle. Ini adalah segitiga yang kita pakai. Untuk
Segitiga tu hanya ada satu bentuk sahaja, iaitu dia ada iaitu segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak adalah mesti ada 90 darjah. Dia tak kisahlah segitiga bersudut tegak wajib ada sudut 90 darjah. Mesti ada sudut 90 darjah. Wajib ada 90 darjah. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Hello. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham ke? Boleh. Mana yang lain ni? Cikgu nak dengar suara. Tak nak buka kamera, tak nak bersuara. Okey. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Baik. Leksa juga. Yang lain lah. Selain leksa, cikgu nak dengar sikit suara daripada semua orang. Jelas ke? Jelas. Okey. Baik. Okey. Habis. Kita dah kenal dah bentuk yang kita pakai untuk teorem Pythagoras. Dia tak boleh ada bentuk lain bentuk Pythagoras bentuk segitiga bersudut tegak sahaja. Okey, habis segitiga bersudut tegak, cikgu masuk kepada teorem dia. Apa teorem dia? Okey, cikgu pergi kepada teorem dia. Kita dah pergi kepada dia punya bentuk, kita pergi kepada dia punya formula. Teorem Pythagoras teorem Pythagoras dia ada formula. Dia ada formula. Apa formula dia? Masing-masing boleh tengok dekat depan. Formula untuk Pythagoras, kamu kena faham segitiga ni mesti dalam keadaan segitiga yang ada 90 darjah. Formula Pythagoras theorem adalah mesti kepada segitiga yang ada 90 darjah. Apa formula yang terlibat? Formula yang terlibat adalah kamu kena ambil yang paling panjang. Ini A kita, ini B kita, dan ini C kita. Okey. Untuk segitiga bersudut 90 darjah ataupun segitiga right angle triangle, segitiga bersudut tegak, yang paling panjang yang paling panjang kamu rasa apa? A ke B ke C? Apa yang kamu rasa? Yang paling panjang C. A ke B ke C? C. C. Okey. Yang paling panjang dekat sini untuk sudut 90 darjah ni dia mesti C. Jadi kamu kena ingat C. Macam mana kita nak tahu C? Kalau kamu nak nampak yang paling panjang yang berhadapan dengan 90 darjah. Cikgu tulis nota cikgu. Panjang yang paling panjang, sisi yang paling panjang adalah sisi yang berhadapan dengan 90 darjah. Sisi yang berhadapan dengan 90 darjah. Okey. Jadi kita nampak kat sini. Yang berhadapan dengan 90 darjah adalah sisi C. Okey. Sampai sini jelas ke? Boleh faham ke semua? Okey. Boleh. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada C. C kita dekat sini yang paling panjang. Jadi, formula dia adalah C kuasa 2 sama dengan apa? Okey, dia tak kisah A ke B ke A dulu ke B dulu ke. Yang paling penting C tu mesti lepas sama dengan. C tu kamu kena buat dekat belah luar. Untuk A tu kamu boleh jadikan dia A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ataupun C kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah A kuasa 2. Dia tak kisah A dulu ke ataupun B dulu. Tak kisah. Yang tu tak kisah. Itu tak penting. Yang paling penting dekat sini, yang paling panjang iaitu C mesti duduk belah luar. Mesti duduk belah luar. Okey. Dan cikgu padamlah ini. Dan
mesti ada kuasa 2 kepada semua huruf. C ni ada kuasa 2, A ni ada kuasa 2, B ni ada kuasa 2. Jadi inilah formula dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Yang lain nak dengar suara sikit, jelas ke? Boleh faham ke? Hello. Boleh. Okey. Mana semua orang ni? Aduh. Okey, jadi kita pergi kepada tak mengira lagi. Kita nak tentukan dia punya formula. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita nak tentukan dia punya formula. Okey, formula tu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada 4 jenis segitiga ni. Kita tengok kepada 4 jenis segitiga ni. Okey. Mana? Okey, tengok kat depan. Okey, cikgu akan selesaikan soalan A. Kamu akan proceed kepada soalan B, C dan D. Okey, kita nak keluarkan formula untuk teorem Pythagoras ni. Kita nak bagi nampak apa dia punya formula untuk Pythagoras ni. Okey. Jadi, cikgu akan buat yang A. Senang je, senang je. Kamu just keluarkan formula dia sahaja. Okey. Tengok Okey, tengok semua. Okey, jadi dekat sini cikgu nak selesaikan dia punya formula. Yang C yang paling panjang mesti duduk belah luar. Cikgu ulang lagi sekali. C yang paling panjang mesti duduk belah luar. Macam mana nak cari yang paling panjang ni? Yang paling panjang mesti berhadapan dengan 90 darjah. Okey, kita tengok kepada soalan A. Soalan A yang paling panjang apa? Kita ada yang pertama, ini kita panggil AB. Ini kita panggil BC. Ini kita panggil AC. Okey. Mana 90 darjah? 90 darjah ni dia ada petak ni. Okey. Nak cari yang paling panjang mesti panjang yang berhadapan dengan 90 darjah tu. Jadi ni 90 darjah kita, yang duduk depan kita punya 90 darjah adalah AC. Jadi kita tulislah AC mesti duduk belah luar. Kuasa 2 sama dengan A. B dengan BC tak ada, tak kisah siapa dulu. Yang paling penting yang tu je. AB kuasa 2 tambah BC kuasa 2. Ini jawapan untuk A. Jelas ke semua? Boleh faham untuk A? Jelas. Okey. Yang lain nak dengar suara sikit untuk A, jelas ke? Jelas. Okey. Okey, baik. Sekarang cuba selesaikan untuk B, untuk C, untuk D. Keluarkan dia punya formula. Keluarkan dia punya formula. Cikgu bagi 2 minit sahaja. Cuba keluarkan dia punya formula. Azizul, jelas ke ni Azizul? Boleh faham ke cikgu terang? Boleh tu. Okey, baik. Azizul kat rumah ke tu? Ya tu. Okey. Okey, sekarang cuba keluarkan formula untuk soalan B, untuk soalan C dan untuk soalan D
Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi masing-masing. Cepat hantar kat cikgu. Dah siap hantar dekat cikgu. Okey, bagus. Cikgu tunggu lagi. Cikgu dah dapat dah beberapa yang hantar. Cuba hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Ammar Muaz. Ammar Muaz ada ke sikit kat situ? Ammar Muaz boleh buat tak tu? Akilah. Akilah boleh buat tak tu? Akilah BCD. Boleh. Tengah nak hantar. Okey, baik. You Lesa. Kejap, Lesa. Okey, nanti cikgu tunjuk kat depan. Okey, jadi cikgu akan buat sama-sama. Okey, berdasarkan apa yang kita dapat, apa yang cikgu dapat, kamu kena comparekan jawapan kamu dengan cikgu buat. Okey, kita comparekan sama-sama. Okey, B. Yang pertama sekali, cikgu akan buatkan dia punya nama panjang sisi. Ini nama dia LM. Siapa buat ML pun betul. Okey. Yang ni nama dia LN. Okey, LN pun betul. Ini cikgu namakan dia MN. Okey. Sekarang ni cikgu nak bagi nama. Cikgu nak keluarkan dia punya formula Pythagoras Theorem. Sebelum cikgu nak keluarkan formula Pythagoras Theorem, cikgu dah check dah. Ini adalah 90 darjah. 90 darjah yang berhadapan dengan 90 darjah adalah panjang LN. Jadi apa yang kita boleh dapat ni? Kita punya teorem dekat sini adalah ambil LN, keluarkan LN kuasa 2 sama dengan kita boleh terus ambil LM kuasa 2 tambah MN kuasa 2. Yang paling penting dekat mana? Yang paling penting adalah penentuan panjang sisi yang paling panjang. Macam mana nak tahu? Kita baca balik. Dekat sini cikgu ada bagi nota. Sisi yang berhadapan dengan 90 darjah. Habis dekat situ. Okey. Jadi kita pergi pula kepada soalan C. Yang sini adalah 90 darjah. Jadi masing-masing boleh tengok dekat soalan C, dekat soalan C, sisi apa yang duduk depan 90 darjah? Yang duduk depan dengan 90 darjah. P ke Q ke R? P ke Q ke R? Bagi tahu cikgu. Apa sisi yang paling panjang dekat soalan C? R. Okey, pandai. Jadi R ni dia duduk betul-betul dekat depan 90 darjah. Jadi maksudnya R tu duduk luar. R kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 tambah Q kuasa 2. Ini jawapan untuk C. Bagus semua. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan D. Apakah sisi yang paling panjang untuk soalan D? X ke, Y ke, Z? Bagi tahu cikgu. X ke, Y ke, Z? Soalan D. X ke, Y ke, Z? Sisi yang paling panjang. X ke, Y ke, Z? Okey, macam mana kita tahu dia Z? Dia betul-betul kat depan.
Depan 90 darjah tu. Okey, pandai. Ini 90 darjah kita. Jadi yang duduk depan dengan 90 darjah adalah Z. Jadi kita boleh keluarkan Z kuasa 2 sama dengan X dengan Y tak kisah. Kamu letak X dulu boleh, kamu letak Y dulu boleh. Tapi jangan kena letak dua-dua lah. Z kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Inilah jawapan dia. Ini jawapan A, ini jawapan B, ini jawapan C, dan akhir sekali ini jawapan D. Kenapa cikgu ajar ni? Sebab pertama sekali kamu kena faham. Cikgu nak bagi kamu nampak bentuk tu dia boleh berpusing-pusing. Jadi bila cikgu dah terang yang ni, bila dia pusing-pusing, kedudukan C itu berubah, B itu berubah, A itu berubah. Walaupun kedudukan dia berubah, tadi C dekat atas, tiba-tiba C dekat belah bawah. Tiba-tiba C dekat atas balik, tiba-tiba dekat belah bawah balik. Cikgu nak kamu nampak mana sisi yang paling panjang. Sebab apa? Sebab bila kita dah jumpa sisi yang paling panjang, kita boleh keluarkan formula Pythagoras theorem dia. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lain mana? Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, 2 orang je. Mana yang lain? Cikgu nak dengar lagi suara. Jelas? Jelas, cikgu. Okey. Risau cikgu. Diam sikit malam ni. Okey. Jadi, cikgu nak masuk kepada pengiraan. Cikgu nak masuk kepada dia punya pengiraan. Okey, macam yang cikgu cakap, dekat sini kita dah keluarkan panjang sisi dia masing-masing. Okey, teorem Pythagoras ni nak guna untuk apa? Teorem Pythagoras kita gunakan untuk mencari panjang sisi. Mencari panjang sisi. Mencari panjang sisi. Tak kisahlah. Tapi kamu kena faham, sisi ni hanya pada bentuk segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan, cikgu akan buktikan dekat kamu. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kat depan. Okey. Kita pergi kepada contoh yang pertama, iaitu soalan nombor 7. Kita pergi kepada soalan nombor 7, soalan dekat depan. Okey, tengok mencari panjang sisi. Okey, mula-mula sekali 4 ni panjang dia dekat sini. 8 ni panjang dia dekat sini. Tapi kita tak tahu panjang ni. Macam mana kita nak tahu panjang yang warna merah ni? Jadi itulah yang kita nak buat sekarang. Kita nak selesaikan semua soalan yang berkaitan dengan panjang sisi. Jadi dekat sini kita tak tahu. Okey. Jadi apa step dia? Step dia yang pertama adalah kita wakilkan huruf. Contoh, ini A kita, ini B kita. A dengan B tak kisah, paling penting C. Ini C kita. Kenapa cikgu cakap dia C? Sebab ini adalah 90 darjah. Jadi bila ni 90 darjah, yang duduk depan dengan dia adalah sisi yang paling panjang. Habis kat situ. Jadi cikgu keluarkan C kuasa 2 macam tadi. Sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Nak buat apa ni? Okey, senang je. Jadi kita masukkan nilai. C kuasa 2. C ni lah yang kita nak cari. Jadi cikgu letak C kuasa 2 sama dengan A. A kita dekat sini 4. Cikgu masukkan 4 kuasa 2 tambah. B kita kat sini 8. Kita letak 8 kuasa 2. Sama dengan, okey, masing-masing boleh cikgu tekan. Tolong cikgu tekan kalkulator. 4 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Dapat berapa? 20. Tolong cikgu tekan kalkulator. Dapat berapa? 80. Okey, kita dapat 80. Jadi C kuasa 2. Dia ada kuasa 2. Bila kita pindahkan kuasa 2 ke sebelah,
kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi apa? Bagi tahu cikgu. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi apa? Dia jadi apa? Azizul, dia jadi apa Azizul? Kuasa 2 pindah Punca ke sebelah kuasa. dia jadi apa? Okey, pandai. Dia jadi punca kuasa. Jadi masing-masing boleh tekan kalkulator. Punca kuasa 80 dapat berapa? Cuba selesaikan. Punca kuasa 80 dapat berapa? Kalkulator cikgu. Punca kuasa 80 dapat berapa? Cepatlah tekan kalkulator. Punca kuasa 80 dapat berapa masing-masing? Cikgu. 8.94. Okey, jadi bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 8.94. Jadi inilah jawapan dia. Ni sahaja jawapan dia. Jadi 8.94 ni apa? 8.94 ni adalah panjang untuk C. 8.94. Ni jawapan dia. Okey, jelas ke semua? Cikgu tunjuk dekat depan, boleh faham? Astagfirullah, kenapa semua diam ni? Boleh Okey tu. ke? Okey. Aduh. Okey, jadi kita cuba buat satu soalan. Okey, nombor 7 cikgu dah terang. Sekarang kita buat pula soalan nombor 8. Kita buat pula soalan nombor 8. Okey, ini soalan kita nombor 8. Okey, cikgu nak kamu cuba buat soalan nombor 8 macam cikgu buat dekat soalan nombor 7. Cuba selesaikan. Bagi kat cikgu apa jawapan untuk soalan nombor 8. Maksudnya dekat sini cikgu nak kamu cari panjang yang warna merah ni. Berapa panjang yang warna merah ni? Okey, cuba selesaikan. Okey, dah siap send jawapan dekat WhatsApp Cikgu tunggu dekat WhatsApp. R L N Z pandai. Okey, pandai. Bagus Khalif. Okey, bagus Atira. Okey, cuba buat cuba masing-masing selesaikan. Apakah jawapan nombor 8? Okey. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, bagus. Okey, bagus. Cikgu bagi masa cuba buat Lexa dapat jawab tak tu soalan nombor 8? Tengah cuba. Tengah cuba. Okey. Cikgu tunggu.
Okey, bagus. Ramai dapat jawab. Tepat pukul 8.12 cikgu akan tunjukkan. Okey, bagus masing-masing. Okey, kita comparekan jawapan dengan yang cikgu buat. Yang pertama sekali, cikgu dah ajar kamu keluarkan formula teorem tu. Keluarkan formula teorem tu. Jangan terus kira, jangan terus kira. Siapa terus kira nanti dia tak nampak apa formula dia. Okey, jadi cara dia dekat sini, cikgu ajar. Cara dia dekat sini mula-mula kita namakan dulu. Okey, ikutlah nama A, B ni tak penting. A dulu, ni A ke, ni B ke tu tak penting. Yang paling penting C. Ini adalah C. Kenapa? C dekat sini, dia duduk berhadapan dengan 90 darjah. Jadi bila kita jumpa dah C tu, kita buat C ni duduk belah luar. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C tu yang penting. Jadi dekat sini, cikgu bagi nama C kuasa 2. A tu apa? A ni 6. Ambil 6 kuasa 2 tambah B. B ni 3. 3 kuasa 2. Kalau ada yang buat 6 ni jadi B, betul juga. Kalau ada yang buat 3 ni jadi A, dikira betul juga. Okey. Jadi dekat sini kita tekan kalkulator. 6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Kita tekan, kita akan dapat 45. Okey, kita dah dapat 45 tapi kamu kena faham, yang C ni ada kuasa 2. Jadi bila kuasa 2 pindah ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2, 45. Jadi kita tekan kalkulator, punca kuasa 45 kita akan dapat 6.71. Ini jawapan dia. Jadi C ni adalah panjang dia 6.71. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Boleh. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 9. Kita tukar. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 10. Berdasarkan dua contoh yang kita dah buat, cuba selesaikan soalan nombor 10. Bagi tahu cikgu, apakah nilai panjang untuk yang cikgu buat yang warna merah tu? Okey, cuba selesaikan. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp. Cikgu check jap yang dah hantar kat cikgu. 6.71. Pandai. Siapa dapat 6.708 pun betul tau. Okey, bagus. Okey, ni pun betul. Okey, 7.6 ni nanti cikgu check Okey, 6.70. Okey, dikira betul juga. Kita bundakan kepada 1. Okey, bagus sekali. Pandai. Iya, betul. Pandai. Okey, bagus Azizul. 6.71. Bagus. Wow, Lexa jumpa dah 7.6. Khalif jumpa dah 7.6. Okey, bagus. Okey, cikgu bagi masa masing-masing untuk selesaikan 2 minit lagi. Cuba buat nombor 10. Bagi tahu cikgu apakah nilai panjang yang kita tak tahu tu.
Okey, bagus. Ramai yang dapat. Jawapan Bagus. ni yang betul 6 poin berapa cikgu? Yang ni 6.71. Yang nombor 10. Nombor 10 cikgu tak buat lagi. Cikgu. Nanti cikgu cek. Sebenarnya kalau siapa-siapa yang dah print kertas, kamu boleh cek dengan jawapan ni. Jawapan dia ada dekat belah bawah page nombor 3. Nampak kita dapat 7.6. Dapat 7.6. Tapi dekat sini cikgu nak latih kamu semua supaya ambil 2 titik perpuluhan, 2 nombor. Contoh 8.94 ambil 1, 2 ada 2 nombor. 6.71 ambil 2 nombor. Ambil 2 nombor Biasakan diri untuk ambil 2 nombor. Nanti cikgu ajarlah. Kenapa? Sebab selalu dalam format peperiksaan, kita punya format titik perpuluhan kena ada 2 nombor. Habis dekat situ. Okey, jadi cikgu akan mula terangkan soalan nombor 10. Step yang pertama, jangan terus kira. Kita generate dulu. Kita bina dulu dia punya teorem. Dia punya formula daripada teorem ni. Okey, jadi formula yang kita nak bina, cikgu bagi nama. Ini kan dia 90 darjah. Yang duduk depan 90 darjah, mesti C. Tak boleh A, tak boleh B. Siapa buat A dengan B depan 90 darjah, salah. A dengan B, tak kisahlah kamu nak letak sini A ataupun tapi untuk C, dia fix. Dia tetap. Dia tak boleh tempat lain. Jadi dekat sini kita dapat formula dia C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, C kuasa 2, A dia apa? A dia 3. Jangan letak 3 je, tapi kamu tinggal kuasa 2. Salah. Kamu kena letak 3 kuasa 2. Tambah B. B dia 7. 7 kuasa 2. Jadi, bila kita dah ada dekat sini 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2, tak payah fikir panjang. Kita boleh terus tekan kalkulator. 3 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2, kita akan dapat 58. Sini ada kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. 58 punca kuasa. Punca kuasa 58. Kita tekan kalkulator punca kuasa 58. Bundarkan ada 2 titik perpuluhan. Cikgu nak kamu biasakan. Jadi kita akan dapat 7.615. Dekat sini kita dapat 7.62. Ni jawapan dia. Jelas ke semua soalan 7, 8 dan 10? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi daripada soalan ni, kita cuba lagi. Kita cuba lagi 3 soalan. Kita cuba lagi 3 soalan. Okey, cikgu nak kamu buat laju-laju. Cikgu nak kamu buat laju-laju. Kalau kita dah boleh faham, kita buat laju-laju. Okey, soalan nombor 13. Okey. Tak apa. Cikgu tunjukkan soalan nombor 13. Okey, masing-masing boleh mula buat soalan nombor 13. Lepas tu, cikgu nak masing-masing buat nombor 16. Buat nombor 14. Buat nombor 14. Dan akhir sekali, cikgu nak kamu buat nombor 11. Okey, cuba selesaikan 3 soalan ni. Cuba buat 3 soalan ni. Okey, dah siap? Buat laju-laju, ambil gambar, hantar dekat cikgu. Cikgu nak tengok siapa yang paling laju dekat kelas ni. Okey. Zulaika okey tak tu internet? Baru Zulaika ada. okey. Baru okey. Cikgu nampak terkeluar tadi. Okey, cuba selesaikan guna Pythagoras theorem. Yang tak dapat, okey, snap ni. Cikgu ada ambil gambar. Ambil snap. Snap. Gunakan contoh yang cikgu dah buat 7, 8, 10. Cuba selesaikan 13, 14 dan 11. Okey, cuba buat. Yang ni cikgu bagi 6 minit. 13, 2 minit. 14, 2 minit. 11, 2 minit. Okey, buat
Buat 2 titik perpuluhan tahu jawapan dia. Okey, bagus. Pandai. Okey, Khalif pun bagus. Okey, bagus. Wow, lajunya. Wow, bagus Alexa. Okey, nanti kan kalau siapa-siapa yang dah print, cikgu ulang balik dah. Ni untuk siapa-siapa yang dah print, kamu boleh terus cek jawapan dekat belah bawah. Kat page yang nombor 3 dengan nombor 4 yang warna merah-merah ni semua jawapan dia. Untuk siapa-siapa yang dah print boleh terus cek. Okey. Okey, jadi cuba selesaikan. 5 minit lagi. Betul tak cikgu? Okey, sabar nanti cikgu cek. Okey, bagus. Dah ramai dah boleh jawab. Nampak dah. Okey, bagus. Okey, cikgu suka. Okey, 2 minit lagi. Darwisi dapat buat tak tu Darwisi? Dapat. Okey. Okey, tepat pukul 9.26. Lagi 2 minit Cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, 1 minit lagi. Buat hantar Dah buat hantar Cikgu nak cek. Okey, bagus. Macam tu lah. Okey. Bagus. Dah nampak kan? Senang je soalan ni. Senang. Bab ni senang je. Tapi tak tahulah kenapalah sampai form 5 lupa je selalu. Bila kita terangkan pasal trigonometri nanti form 3, form 5. Bila cikgu cakap Pythagoras theorem, masing-masing, apa tu cikgu? Padahal dah ajar dah. Ingat tau, cikgu ulang sekali je. Bab ni kamu jumpa sampai form 5. Bukan form 5 je. Sampai form 5. Form 2 kamu pakai, form 3, form 4, form 5 kamu pakai. Jadi jangan main-main bab ni. Okey, bab yang senang tapi ramai lupa. Cikgu pun tak tahu kenapa. Sebab kurang latihan mungkin. Okey. Jadi kita akan pergi kepada penjelasan untuk soalan 13. Dah pukul 9.26. Senang sahaja, mula-mula sekali kita generate kita punya formula.
Kita nak generate kita punya formula, kita kena ada tanda. Untuk kalau dia tak bubuh tanda, kita bubuhlah apa huruf dia, wakil-wakil huruf. Sini C, ini A, ini B. Jadi sekarang ni kita nak cari C kita. Okey, ni C kita yang tegak tu. Yang panjang macam tu. Jadi generate formula dulu. Nak generate formula berdasarkan teorem Pythagoras, kita tengok mana sudut 90 darjah. Oh, ini sudut 90 darjah. Jadi dekat sini C dia. C dia boleh letak dekat luar. C kuasa 2 sama dengan A. A dia 5. Kita letak 5 kuasa 2 tambah B. B dia 2 tambah 2 kuasa 2. Jadi dekat sini kita tekan 5 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Kita dapat 29. Punca kuasa kita pindah ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 29. Punca kuasa 29 kita akan dapat, cikgu nak kamu biasakan pakai 2 titik perpuluhan. Fasihkan, powerkan kamu punya perbundaran. Jadi bila cikgu bundarkan, cikgu akan dapat jawapan dia 5.39. Ini jawapan untuk 13. Jawapan dia 5.39. Okey, kita pergi pula kepada nombor 14. Nak cari apa? Nak cari panjang C ni. Panjang yang cikgu buat warna merah ni. Kita tak tahu panjang dia. Jadi, kita generate formula kita. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. A dengan B tu ikut kamu. Ikut kamu nak pilih mana. Jadi, C kuasa 2 sama dengan A. Cikgu buat A ni 3. Masukkan 3 kuasa 2 tambah B. B ni 10. 10 kuasa 2. Okey. 3 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2, kita akan dapat 109. C kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah, kita akan dapat punca kuasa 109. Punca kuasa 109, C dekat situ kita akan dapat 10.44. Kamu kena faham, C yang kita dapat ni adalah yang paling panjang. Tahu? Yang paling panjang. Sebagai contoh, kita tengok balik dekat soalan 14. Panjang ni 3. Panjang ni 10. Jadi C ni, dia mesti nilai dia lagi panjang daripada 3, lagi panjang daripada 10. Ini kok siapa yang nak check jawapan dia betul ke tak. Jadi dekat sini kita dapat 10.44. 10.44 lagi panjang daripada 3, lagi panjang daripada 10. Jadi, betul lah jawapan kita 10.44. Cikgu harap jelas. Okey. Sama juga dengan 13 ni. Okey. Tengok nombor 13 tau. Sini 5, sini 2. Yang kita dapat lagi besar 5.39. 5.39 dia lagi besar daripada 5. Dia lagi besar daripada 2. Maksudnya lagi panjang lah maksud cikgu. Habis. Akhir sekali kita pergi kepada soalan 11. Tengok ni cikgu terbalik-terbalikkan dia supaya kamu boleh nampak mana C dia. Kalau dekat soalan 11, C dia dekat belah bawah. Jadi dekat sini kita akan keluarkan C kuasa 2 sama dengan 7 dan 2. 7 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Okey, C kuasa 2 kita tekan kalkulator. 7 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 kita dapat 53. Kuasa 2 bila pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 2, 53. Kita tekan kalkulator kita akan dapat 7.28. Ini jawapan dia. Ni jawapan untuk soalan 13, 14 dan 11. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas ke? Soalan 13, 14, 11. Okey. Bagus. Habis dekat depan. Boleh comparekan jawapan yang kamu dapat? Okey. Boleh comparekan jawapan yang kamu dapat dengan yang cikgu dapat. Siapa-siapa yang salah, salin pembetulan. Salin correction. Okey tak okey? Setakat ni okey lagi tak? Cikgu nak dengar suara sikit. Setakat ni okey lagi tak? Okey. Okey, bagus. Okey. Amar, okey, bagus. Azizul, okey. Leksa, okey.
Okey. Jadi okey bagus. Yang cikgu cek semua betul. Okey, sekarang cikgu nak buat pula situasi nilai panjang tu kita dah tahu. Macam mana? Okey. Tengok pula situasi yang berikutnya. Kita pergi kepada soalan-soalan nombor 16. Mula daripada soalan 15, 16, 17, 18. Okey, tengok kepada situasi yang bila paling panjang tu kita dah ada nilai dia. Okey, sebagai contoh, kita pergi kepada soalan 15. Silap. Dekat sini pula. Okey, soalan 15. Macam mana kita nak dapat panjang yang kita tak tahu ni? Okey, masing-masing boleh tengok. Ini adalah panjang yang kita tak tahu. Okey. Step yang sama sahaja macam tadi. Namakan dahulu. Okey. Yang paling panjang dekat sini, kita cari dulu mana yang paling panjang. Yang paling panjang adalah yang duduk depan garisan ataupun sudut 90 darjah. Jadi, ini adalah C kita. Ini A kita, ini B kita. Okey, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Formula kita adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Formula dia sama. Sama je daripada awal-awal cikgu pakai. Ya ke? Okey, tak apa cikgu tunjuk. Tengok. Formula dia yang cikgu nak pakai sama. Tak ada yang berubah. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, kita berbalik kepada soalan 15. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Apa yang kita nak buat sekarang? Masukkan nilai. Masukkan nilai C kita 7.4. Jadi dekat sini kita masukkan 7.4 kuasa 2. Sama dengan A. A kita 3.6. Masukkan dalam kalkulator 3.6 kuasa 2 tambah B. Oh, B ni sekarang. Dari tadi kita cari C. Sekarang kita nak cari B. Macam mana? Okey, tengok kat depan. B kuasa 2. Senang sahaja. 3.6 ni positif. Positif kita bawa pindah ke sebelah. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa, geng? Dia jadi apa? Negatif. Negatif. Ya, pandai. Dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita ada negatif 3.6 kuasa 2 sama dengan B kuasa 2. Selesaikan terus. Tekan kalkulator 7.4 kuasa 2 tolak 3.6 kuasa 2. Kita akan dapat 41.8 sama dengan B kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah step yang tadi. Step yang tadi. Punca kuasa 4 1.8 sama dengan B. Punca kuasa 41.8 kita akan dapat B sama dengan 6.46. 6.47. Kita bundarkan. Jadi inilah jawapan B kita. Jadinya panjang untuk B adalah 6.47. Ni dia panjang B kita. Apa benda baru yang kita belajar ni daripada tadi ni? Ada satu je benda yang kita belajar. Ada satu je benda yang tambah. Apa tu? Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Yang tambah dekat sini adalah step yang cikgu buat warna merah. Iaitu apa? 3.6 pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Itu sahaja. Itu je yang lain. Itu yang membezakan yang kita buat dari tadi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Dah berterabur dah. Ni B kita. Aduh, cikgu padam balik. Dia terkebelakang. Tak apa, tak apa. Sekejap cikgu susun. Cikgu susun. Okey. Ini adalah C kita, ini B kita, ini A kita. Okey. Jadi daripada sini B kita adalah 6.47. Okey, boleh ke kita cuba buat beberapa soalan? Boleh ke? Boleh.
Okey, baik. Okey, kita cuba buat soalan 17. Okey, cuba selesaikan soalan 17. Berdasarkan apa yang cikgu dah ajar tadi, cuba selesaikan soalan 17. Good job. Okay, cikgu check masing-masing punya kejap Good job. Bagus. Ui, dah siap dah. Bagus. Lajunya Alexa. Iya. Eh. Bagus. Pandai. Bagus. Good job. Bagus. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, bagus. Masing-masing dapat. Senang je kan? Kan cikgu cakap dah. Tajuk kita malam ni tak susah pun. Okey. Salah. Okey, 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 okey. Cikgu tunggu. Okey, bagus. Okey, hantar kat cikgu kan. Dah siap hantar kat cikgu. Okey, kan senang je kan? Okey, jadi cikgu mula selesaikan cara nak buat. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 17. Yang tengah buat, yang tengah mencuba, boleh je terus hantar dekat cikgu. Cikgu akan tunjuk. Mula-mula kamu kena ingat cakap cikgu. Step pertama jangan terus kira. Step pertama generate. Generate ni maksudnya cipta. Cipta dulu formula dia. Maksudnya kamu tentukan dulu mana satu C, mana satu A, mana satu B. Jadi, yang paling penting dalam formula C, A, B tu adalah nilai C. Kedudukan C menentukan kamu punya jawapan betul atau salah. Kalau kamu salah tentukan dia punya C, salah. A dengan B tak kisah. Dia C tu penting. Jadi C ni sentiasa duduk depan 90 darjah. Jadi inilah C kita. Terus bagi nama C. Yang ni A, ini B. Tak ada masalah. Itu tak ada masalah. Tu tak jadi isu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari panjang B. Untuk nak cari panjang B, pakai Pythagoras Theorem. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C kita apa? Masukkan nilai. Masukkan nilai. C kita 9.9. Tekan. 9.9 kuasa 2. A kita apa? A kita 6.5. Masukkan 6.5 kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi sekarang kita nak cari nilai B. Ambil 6.5. Kita bawa pindah ke sebelah. 9.9 kuasa 2 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif 6.5 kuasa 2. Ini B kuasa 2. Habis. Apa nak buat? Tekan je kalkulator. Okey. 9.9 kuasa 2 tolak 6.5 kuasa 2. Jadi dekat sini kita akan dapat 55.76. Sini B kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Yang ni kamu kena salin. Salin punca kuasa tu. Punca kuasa 55.76. Sama dengan B. Kita tekan punca kuasa. Jadi B dekat sini kita dapat 7.47. Biasa kan ada 2 tempat perpuluhan. 1, 2.
Ini jawapan kita soalan nombor 17. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey ke? Jelas? Okey, bagus. Jelas. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Dah Apa habis dah. cikgu? Ya. Nak tanya apa tu? Soalan tadi jawapannya berapa? 7.47. Eh? Eh? Dapat? Sekejap, sekejap. Okey, kejap nombor Oh, 17. cikgu, saya salah tulis dekat kalkulator. Okey, baik baik baik. Kejut cikgu. Cikgu salah tadi. Okey. Last sebelum kita masuk kepada buku teks kita balik. Bila kita dah masuk buku teks kita balik, cikgu akan tunjuklah apa dia punya trik. Apa dia punya trik. Jadi, dekat sini last but not least, kita masih lagi kepada kita punya ni. Yang ni bagus tau. Kamu boleh berlatih. Kamu boleh berlatih, kamu nak boleh tengok. Ada jawapan dekat muka surat akhir tu. Jangan risau. Okey, jadi kita pergi kepada soalan terakhir untuk modul tu. Soalan nombor 21. Boleh cuba buat. Cari nilai yang cikgu buat ni. Cari nilai ada telinga gajah tu. Okey. Jadi, cuba selesaikan. Cikgu bagi 3 minit. A kuasa 2. Kamu kena ingat tau. Yang salah salin correction tau. Salin pembetulan. Jawapan C tu 7.47. Kita kena tahu kita cari C ke A ke B. Jadi dekat sini kita cari bukan C. Siapa yang salah sila salin. Ni apa ni? 6.5. Okey, bagus. Yang cikgu suruh salin tau. Salin pembetulan. Okey, bagus. Pandai. Okey, Khalif. Bagi 2 je titik perpuluhan. Tapi bagus juga. Okey, Azizul. Tekan kalkulator salah. Okey. Betul ke? Okey, betul. Bagus. Pandai. Iya, pandai. Okey, senang je kan? Cuba buat. Cikgu tunggu. Siapa ada soalan, siapa ada masalah, boleh tanya cikgu Zulaika. Zulaika, jelas ke setakat ni yang cikgu tunjuk ni semua Zulaika? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus.
Okey, habis sudah masa yang diberikan. Jadi boleh ke cikgu mula buat soalan nombor 21? Tak pasti tapi dah try. Ya Allah, cikgu paling suka. Tahu tak, benda yang cikgu paling suka ni adalah mencuba tau. Tak pasti ke, ragu-ragu ke, takut salah ke, cikgu dah suka dah sampai situ. Yang sebab apa? Sebab step nak betul, nak dapatkan jawapan betul, nak dapatkan markah, kamu kena cuba buat. Tahu tak markah matematik ni macam mana ramai orang skor? Cikgu bagi hint cikgu bagi hint. Bila kita dalam periksa nanti, ikutlah kamu tak tahu pun markah, kamu tak tahu pun soalan tu. Cikgu pernah buat. Cikgu pernah buat. Ni berdasarkan pengalaman cikgu. Cikgu ni ambil engineering. Cikgu ambil engineering. Bila cikgu ambil engineering, soalan tu sangat-sangat susah. Tapi cikgu ada pesan satu benda je daripada cikgu punya cikgu. Walaupun kita tak tahu jalan kira dia, kita tulis formula yang berkaitan, kita still dapat markah. Sebagai contoh, kalau dekat sini, nombor 21, kamu tulis C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kamu tak tahu pun apa. Tapi kamu tahu ni formula yang kamu akan pakai untuk selesaikan soalan ni. Percayalah. Lepas tu kamu doalah banyak-banyak. Sebab dia akan ada markah kesian tu. Markah kesian tu, pemeriksa, kalau kertas kamu kosong, dia nak kesiankan dekat mana? Tapi bila dia nampak dekat sini ada formula, oh C kuasa 2. Oh betul ni formula dia, mungkin dia bagi markah dekat situ. Betul, cikgu tak tipu, cikgu seorang guru. Jadi bila kita tak tahu apa-apa dalam matematik, jangan berusahalah untuk tidak tinggalkan kita punya soalan dalam keadaan kosong. Tu nasihat cikgu. Jelas ke semua? Boleh faham ke nasihat tu? Hai. Boleh. Okey, terkejut cikgu. Cikgu ingat cikgu cakap seorang-seorang dia. Okey, bagus. Jadi yang paling penting untuk Pythagoras theorem, cari nilai C yang paling panjang. Jadi nak cari yang paling panjang, tengok kedudukan 90 darjah. Bila kita dah jumpa sudut 90 darjah, yang duduk depan 90 darjah ni adalah C kita. Jadi C kita adalah 7.2 kuasa 2. A kita apa? Ikutlah. Cikgu dah ajar kamu. Yang ni A, yang ni B. Tak kisah. Kamu nak terbalik. Easy. Tak kisah. Kamu boleh buat sini B, sini buat A. Tak kisah. Yang paling penting C. Okey, A kuasa 2. Okey, ikutlah kamu nak cari A kuasa 2. Tambah. B kuasa 2. B kita 5.3. Dia bila kita pindah. Okey, habis kat situ. Jelas. Habis dah. Yang kita nak pastikan hati-hatinya bila kita pindah. Kita nak bawa pindah jumpa dia punya kawan. Jadi bila kita nak bawa pindah jumpa dia punya kawan, 7.2 kuasa 2 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa, geng? Dia jadi apa? Negatif. Negatif. 5.3 kuasa 2. Sama dengan A kuasa 2. Jadi kita tekan sahaja kalkulator. 7.2 kuasa 2 tolak 5.3 kuasa 2. Jadi kat sini kita akan dapat 23.75. Ni ada kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Kita akan tulis 23.75. Punca kuasa. Okey, punca kuasa dia. Kita akan dapat A sama dengan 4.87. Jadi, dekat A ni, panjang untuk A ni adalah 4.87. Jelas ke? Boleh faham ke? Okey, baik. Tengok cikgu tunjuk balik apa yang cikgu ajar. Cikgu ajar step by step. Cikgu buat rumusan. Yang pertama sekali, cikgu tunjukkan bentuk apa yang kita pakai untuk teorem Pythagoras. Cikgu dah tunjuk tu. Bentuk segitiga bersudut tegak. Cikgu tak boleh cakap bentuk segitiga je. Kalau cikgu cakap bentuk segitiga, cikgu takut kamu ingat semua bentuk segitiga boleh pakai. Tak. Hanya satu je bentuk segitiga yang boleh pakai. Iaitu yang bersudut tegak. Mana? Yang ini. Macam mana nak nampak dia bersudut tegak? Dia ada 90 darjah. Dia ada 90 darjah. Itu yang pertama. Itu step pertama cikgu nak bagi kamu faham.
Cikgu pergi pula yang kedua. Lepas cikgu dah bagi kamu faham yang bentuk yang untuk soalan Pythagoras theorem ni bentuk apa, cikgu pergi kepada formula. Cikgu pergi kepada formula. Nak cari C yang duduk depan dia apa? 90 darjah. Habis kat situ. Lepas tu, cikgu nak bagi kamu faham yang seterusnya. Cikgu suruh kamu generate formula. Cikgu tak suruh kira lagi. Cikgu nak kamu suruh pandai generate formula. Ni nampak ni. Kita belajar keluarkan formula je dulu. Kita tak belajar kira-kira lagi. Habis dekat sini, cikgu pergi kepada contoh yang cikgu tunjuk. Dekat sini, contoh ni, cikgu tak pakai pun. Cikgu tak pindah positif jadi negatif. Cikgu nak pastikan kamu boleh jawab tanpa pindah-pindah lagi. Maksudnya C ni C. C still kat sini. C still kat sini. C still kat sini. Sama juga ada 6 soalan. C kat sini, C kat sini, C kat sini. Jadi bila cikgu dah yakin ramai dah hantar jawapan yang betul, cikgu langkah sikit cikgu punya pembelajaran kelas kita untuk hari ni. Cikgu suruh kamu cari selain daripada C. Cari B, cari B, cari A. Maksudnya ada berlaku perpindahan. Setiap kali perpindahan kamu kena ingat dia punya positif jadi negatif. Positif jadi negatif. Positif jadi negatif. Tak ada benda pun yang cikgu langkah. Cikgu ajar slow A sampai Z. Jelas ke semua? Sampai sini boleh faham sampai sini? Jelas? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi dekat sini cikgu pergi kepada buku teks kita. Dah habis dah. Ni yes. Lepas tu dah habis dah. Okey. Jadi kita nak pergi kepada buku teks kita. Kita masukkan latihan nombor 1. Okey, berdasarkan latihan nombor 1 ni, cikgu bagi masa untuk kamu lama sikit. Cikgu nak kamu boleh aplikasi tak? Bila nak pakai C, bila nak cari C, bila nak cari A, bila nak cari B. Okey, cuba selesaikan soalan A, B, C. Cikgu bagi masa. Cuba selesaikan. Cikgu nak sambung cek jawapan yang tadi. Boleh ke semua? Cuba buat. Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, Boleh. okey. Boleh. Okey. Tak payah lukis boleh kan cikgu? Tak payah lukis, tak payah lukis, tak payah salin soalan. Just bagi cikgu calculation. A apa, B apa, C apa, D apa. Tulis dia punya calculation je. Okey. Terima kasih Azizul. Cikgu lupa nak mention. Oh. Faham dah cikgu. Okey, bagus. Cikgu cek yang tadi je. Yang
Yang tadi siapa salah salin correction tau. Okey. Okey, cikgu bagi masa lagi 5 minit tau. Lagi 5 minit. Ni 2.82 Sekejap Salin correction ya. Okey, bagus Alexa. Bagus, pandai. 4.87. Bagus, pandai. Good job. Okey, bagus Khalif. Okey, 4.87. Bagus. Okey, bagus. Kat sini dapat berapa ni? 4.9. Bunda kan ada 2 Dah siap hantar kat cikgu cikgu tunggu. Wow, bagus. Ramai dah hantar. Bagus. Okey, untuk yang belum hantar, cikgu bagi masa lagi 2 minit. Okey, bagus. Okey, 2 minit lagi semua. Okey, 1 minit lagi. Okey, bagus. Tak tahu betul ke tak. Tak apa, kita check sama-sama. Sekejap Tepat pukul 10.02 cikgu tunjukkan. Lepas ni cikgu pergi kepada latihan K-Bite. K-Bite ni tak adalah susah sangat pun. Okey. Jadi kita nak pergi dah. Kita nak check dah jawapan kita betul ke tak. Okey, jadi cikgu akan buat dekat depan. Kamu comparekan dengan apa yang kamu dah buat. Boleh ke semua? Cikgu nak mula teruskan kepada soalan di hadapan. Boleh ke?
Boleh. Okey, ya Allah, jangan diam-diam. Cikgu rasa kesunyian. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan yang sedang buat. Yang sedang buat boleh teruskan buat. Yang dah siap boleh tengok dan bandingkan jawapan yang kamu dapat. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada soalan A. Kita tengok soalan A. Cikgu nak kamu faham soalan A. Okey, ini kan 90 darjah. Kita bawa. Okey, jadi yang depan 90 darjah ni adalah X dia. Jadi X kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Ini sahaja. Ini sahaja dia punya penjelasan. Macam mana kita dapatkan dia punya pengiraan soalan-soalan. Kita dapat formula ni macam mana? Tu cikgu dah tunjuk dah. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Cari yang paling panjang. Nak cari yang paling panjang, mesti ada nampak dia punya 90 darjah. Depan sisi ataupun depan sudut 90 darjah tu adalah panjang yang paling panjang, sisi yang paling panjang. Jadi ini X, jadi kita nampak X kuasa 2. Bila dia paling panjang, kita asingkan dia dengan yang lain. Jadi 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Selesaikan. 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, kita dapat 100. Ni X kuasa 2. X kuasa 2, dia nak X je, dia tak nak ada kuasa 2. Jadi kita pindahkan kuasa 2 ke sebelah, dia akan jadi punca 100. X dekat sini kita dapat 10. Ini jawapan untuk A kita. Ini adalah jawapan untuk A kita. Comparekan jawapan yang cikgu dah dapat dengan jawapan yang kamu dah buat. Habis dekat situ, kita pergi pula kepada soalan B. Kita pergi pula kepada soalan B. Okey, soalan B cikgu pakai pen warna biru. Ini 90 darjah. Yang duduk depan 90 darjah dekat sini adalah 25. Ambil 25 kuasa 2 sama dengan. Jangan gabungkan dengan yang lain. Jadi yang lain tu kita boleh terus buat. 7 kuasa 2 tambah X kuasa 2. Dan tu je. 7 kuasa 2 ni positif. Pindah ke sebelah. Dia akan jadi negatif 7 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Tekan kalkulator 25 kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Kita akan dapat 576. Ni X kuasa 2. Pindahkan kuasa 2 ke sebelah. Dia jadi punca kuasa 576. Punca kuasa 576 kita akan dapat X sama dengan 24. Habis. Itu B. Itu adalah soalan B kita. Comparekan jawapan yang kamu dapat dengan yang cikgu dah dapat. C. Buat formula dulu. Cikgu mula buat C. Ini adalah 90 darjah. Yang duduk depan dia ni adalah X. Ambil X kuasa 2 sama dengan. Yang paling panjang, cikgu ulang lagi sekali, jangan gabungkan. Yang kena gabungkan yang lain. 9 dengan 14. 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Selesaikan. 9 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2, kita dapat jawapan dia 277. X kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 277. Jadi dekat sini X kita akan dapat ambil 2 titik perpuluhan 16.64. Ini jawapan C. Okey. Habis kat situ. Cikgu jawab, cikgu teruskan kepada soalan D. Tengok dia punya 90 darjah. Yang duduk depan 90 darjah adalah panjang sisi yang paling panjang. 1.2. Dia paling panjang. Jadi kita jangan gabungkan dengan yang lain. Ini X. Ini 1. Yang ni kita boleh gabungkan. 1 kuasa 2 tambah X kuasa 2. Jadi apa yang kita boleh buat? 1.0 pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 1.0 kuasa 2 sama dengan X kuasa 2.
Teruskan 1.2 kuasa 2 tolak 1.0 kuasa 2. Kita akan dapat 0.44 sama dengan X kuasa 2. Pindahkan kuasa 2 ke sebelah. Cikgu ulang step sama je dari tadi. Cikgu ulang step sama je. Okey, pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 0.44. Jadi, dekat sini kita tekan untuk X kita akan dapat 0.66. Ini adalah jawapan A, jawapan B, jawapan C, jawapan D. Jelas ke semua? 4 soalan cikgu tunjuk ni boleh faham ke? Ayo diam. Jelas ke Boleh. semua? Okey, bagus. Yang lain, cikgu nak dengar sikit suara yang lain. Jelas ke sampai sini ada 4 soalan ni? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Sekarang ni kita pergi kepada soalan buku teks. Kita pergi kepada soalan penyelesaian masalah. Soalan penyelesaian masalah. Okey. Sekejap cikgu nak tengok QS. Okey. Jadi, berdasarkan apa yang kita dah belajar tadi, kita cuba buat satu soalan. Kita cuba buat satu soalan. Cikgu tak nak buat lagi. Cikgu nak kamu yang buat. Okey. Ini adalah segitiga kita. Cikgu nak tengok berapa ramai orang dapat. Cari panjang QS. Okey, cuba selesaikan. Cikgu nak tengok berapa ramai orang betul-betul faham macam mana nak aplikasikan Pythagoras theorem. Okey. Boleh ke cuba buat soalan ni? Okey, ada yang nak tengok yang tadi. Cikgu tunjuk kat sini. Okey, rujuk yang cikgu dah buat tadi. Okey. Untuk yang dah dapat, cari panjang ni. Okey, cuba selesaikan soalan A. Cari panjang QS. Okey, ini soalan A kita. Okey, boleh rujuk siapa-siapa yang salah, salin correction salin correction, salin pembetulan. Cikgu buat kemas-kemas ni. Okey. Cuba buat soalan A. Bagus, good job. Okey, cikgu bagi masa 4 minit ini. 4 minit. Leksa, agak-agak boleh buat tak tu Leksa? Tak pasti. Tak pasti. Okey, cuba selesaikan. Cuba fikir. Cuba ada. Kita dah belajar dah tadi. Cuba tengok macam mana nak cari panjang QS. Soalan tu ubah sikit je. Yang Okey. 12 cm tu ada pakai ke cikgu? Ya, pakai. Dua-dua pakai. Macam mana nak cari panjang QS? Cikgu bagi hint. QS ni daripada sini pergi sini. QS ni kalau kita nak cari, dia melibatkan dua jenis segitiga. Segitiga pertama, segitiga warna biru. Segitiga yang kedua, segitiga warna hijau. Macam mana cikgu nak dapatkan panjang QS? Okey, cuba buat. Yang ini adalah sudut 90 darjah untuk segitiga warna biru. Ini adalah segitiga sudut 90 darjah warna hijau. Okey, cuba selesaikan. Data dah ada. Macam mana nak cari panjang QS? Azizul, nampak cara dia tak? Nampak dah? Sikit-sikit. Dah nampak. Okey. Leksa dah nampak dah macam nak cari panjang QS? Ya. Okey. Cuba selesaikan panjang QS. Cikgu nak tengok.
Okey, bagus. Ada yang dah dapat? Betul tak cikgu? Nanti cikgu cek. Okey, 1 minit lagi. Tak tahu betul ke tidak, tak apa, jangan risau. Zulaikha dapat buat tak A tu? Saya rasa jalan kerja saya Tengah pening. cuba. Tengah kira. Azizul rasa jalan kerja Azizul macam mana? Pening cikgu. Pening? Tak pening lah. Nanti cikgu ajar. Dia tak pening pun. Soalan tu berubah sikit je. Kalau yang A, B, C, D ni Azizul boleh jawab dengan lancar. Cikgu nak tanya Azizul. Ya, A, B, C, D ni Azizul boleh jawab dengan lancar? Boleh. Okey. Okey, baik. Cikgu bagi masa yang lain 1 minit lagi. Khalif dapat tak Khalif soalan A? Mana Khalif? Oh, dah ada send. Saya tak pasti, saya cuba je. Okey, okey. Cikgu okey je. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Siapa yang ragu-ragu, siapa yang tak nampak macam mana nak selesaikan, okey. Cikgu akan keluarkan satu-satu. Okey, sebelum tu cikgu nak dengar sikit suara. Tengah tengok ke? Ya. Okey. Okey, sekarang panjang QS ni adalah panjang Q yang lalu dekat R dan lalu R ke S. Jadi dekat sini QS, kita nak cari QR dulu. Okey, cikgu keluarkan segitiga yang warna biru. Cikgu keluarkan segitiga yang warna biru. Cikgu nampak. Okey, ini P kita. Okey, P kita. Ini Q kita, ini Q kita, ini R kita. Panjang ni 15 cm. Panjang yang tegak ni adalah 12 cm. Ini adalah 90 darjah. Jadi, yang ini kita dah belajar dah tadi. Daripada 90 darjah, kita keluarkan dia punya, generate dia punya Pythagoras theorem. Apa teorem yang kita boleh dapat? Okey, tengok. Dekat sini, PQ kuasa 2 sama dengan PR dengan QR ni. PR dengan QR ni ikut kamu. Dekat sini cikgu letak PR kuasa 2 tambah QR kuasa 2. PQ kita dapat 15. Cikgu masukkan 15 kuasa 2 sama dengan PR kita dapat 12. Ni P, ini R, ni 12. Jadi 12 kuasa 2 tambah QR yang kita nak cari. Ni kan kita dah buat dah tadi. Jadi dekat sini 12 kuasa 2 tu positif. Kita bawa pindah ke sebelah. Dia akan jadi 15 kuasa 2 negatif 12 kuasa 2 sama dengan QR kuasa 2. 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 kita dapat 81.
QR kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Kita dapat 81 punca kuasa 2. Punca kuasa 81 kita dapat 9. Jadi, dekat QR panjang dia 9. Jadi, dekat sini, apa yang kita boleh nampak dah? Kita boleh nampak dah panjang ni adalah 9 cm. Okey, habis dekat situ. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey, baik. Cikgu keluarkan pula segitiga yang warna hijau. Okey, ni segitiga yang warna hijau. Okey, ini P kita, ini P kita, ini R kita, dan ini S kita. P ke S dia dapat 13 cm. Dan P ke R ni 12. Jadi P ke R adalah 12 cm. R ke S tu lah yang kita nak tahu sekarang ni. Jadi ini adalah kita punya 90 darjah. Jadi macam mana kita nak buat? Untuk bagi nampak beza sikit. Untuk bagi nampak beza sikit, cikgu buat pen warna hijau. Generate dia punya persamaan. Ini PS. Depan 90 darjah ni PS. PS kuasa 2 sama dengan PR. PR kuasa 2 tambah RS. RS kuasa 2. PS kita berapa? PS kita 13. Kita letak 13 kuasa 2. PR. PR kita 12 kuasa 2 tambah RS. RS kuasa 2. 12 positif pindah ke sebelah. Dia akan jadi 13 kuasa 2 negatif 12 kuasa 2. Ini RS kuasa 2. Selesaikan 13 kuasa 2. Tolak 12 kuasa 2. Kita dapat 25. RS kuasa 2. Kuasa 2 pindah ke sebelah. Dia akan jadi punca kuasa 25. Tekan kalkulator punca kuasa 25. Kita dapat RS adalah 5. Jadi bila kita dapat RS kita 5. Maksudnya ni 5. Jadi kita nak cari panjang QS. QS Q ke R 9 tambah R ke S 5. Jadi 9 tambah dengan 5, kita dapat 14 cm. Jelas ke semua? Boleh faham cara ni? Okey, jelas ke? Jelas. Okey. Habis. Jadi dia ubah sikit je soalan. Dia ubah sikit je. Tapi konsep ni sama je macam yang kita belajar tadi. Ni sama je yang macam kita belajar tadi. Tak ada pun yang berubah. Semuanya sama. Okey. Habis dekat sini. Ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Okey. Jadi kita cuba jawab satu soalan kebat lagi. Kita cuba jawab satu soalan kebat lagi. QS. Okey. Kita cuba jawab soalan C. Kita cuba jawab soalan C. Cuba cari panjang QS. Ini Q kita, ini S kita. Cuba cari panjang QS. Azizul, yang tadi jelas ke Azizul? Boleh faham ke yang ni? Jelas cikgu. Jalan kerja saya je salah sikit. Okey, tak apa. Jawapan sama. Oh, jawapan sama. Wow. Okey, bagus. Okey. Sekejap cikgu bagi ni. Bagi nampak sikit. Untuk siapa-siapa yang salah tadi, salin correction. Salin pembetulan. Okey. Daripada rujuk, boleh rujuk yang A. Cuba selesaikan soalan C. Untuk yang ni, cikgu bagi masa 3 minit je. Sebab masa kita dah nak habis dah.
Lexa ada idea tak ni nak buat ni Lexa? Lexa ada idea tak nak buat soalan C tu? Dah hantar. Oish, ya ke? Cikgu tak check. Okey, baguslah. Okey. Jadi, masing-masing cikgu akan selesaikan sebab cikgu ada 1 minit je dengan kamu. 5 minit je. Okey. Azizul, ada idea tak ni nak buat soalan ni Azizul? Yang ni saya bela. Oh, bela. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok. Azizul bela yang mana tu? Macam mana nak dapat? Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok. Kita nak cari panjang QS. Cikgu buat sini QS. Okey. Ini adalah panjang QS. Tapi nak cari panjang QS, kita kena pakai segitiga PQS. Sekarang ni nak cari segitiga PQS, cikgu tak ada panjang dekat PQ. Cikgu tak ada panjang dekat PQ. Jadi bila cikgu nak cari panjang dekat PQ, cikgu nampak panjang PQ sama dengan QR. Jadi apa yang cikgu boleh nampak dekat situ? Cikgu boleh nampak panjang dia sama kan? Ni kan tanda panjang dia sama. Cikgu boleh nampak cikgu akan cari panjang keseluruhan untuk segitiga. Tengok warna biru. Jadi ini adalah kita punya segitiga yang warna biru. 90 darjah yang depan dia RS kuasa 2 sama dengan PS kuasa 2 tambah PR kuasa 2. R ke S ni R ke S. Kita dah bagi 30 kuasa 2. Sama dengan P ke S. Dia dah bagi 24 kuasa 2. Tambah P ke R. P ke R yang kita nak kena cari. Sekarang 24 pindah ke sebelah. 30 kuasa 2 negatif 24 kuasa 2 sama dengan PR kuasa 2. 30 kuasa 2 30 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2 kita dapat 324. Kuasa 2 pindah kita akan dapat punca kuasa. Jadi 324 punca kuasa kita dapat PR kita dapat 18 cm. Maksudnya apa? Maksudnya daripada P ke R adalah 18 cm. Kemudian kita berbalik kepada kita punya PQ. Bila panjang dia sama, maksudnya kita punya 18 bahagi 2. 18 bahagi dengan 2 kita dapat 9. Maksudnya panjang PQ 9, panjang QR 9. Jadi kita gunakan 9 yang kita dapat tadi. Yang ni bukan tanda soal dah, dia 9. Jadi tengok ni, QS. Keluarkan kita punya Pythagoras theorem. Q ke S dia berhadapan dengan 90 darjah. QS kuasa 2 sama dengan ikutlah PS kuasa 2 tambah PQ kuasa 2. Masukkan nilai PS dapat 24. 24 kuasa 2 tambah PQ kita dapat 9 kuasa 2. QS kuasa 2. Selesaikan 24 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 kita dapat 657. Ini QS. Kuasa 2 pindah ke sebelah dia jadi punca kuasa 2. Jadi dekat sini panjang QS adalah 25.63. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas. Jadi salin. Cikgu bagi masa 1 minit untuk salin. Kita ada 1 minit lebih saja. Okey, jadi kita punya pembelajaran bila kita bercakap tentang matematik, kita memang mula dengan latihan yang mudah, latihan yang senang. Kenapa ada latihan mudah dengan latihan yang senang tu? Kita nak kukuhkan kita punya basic. Kita nak kukuhkan kita punya kefahaman. Kita nak powerkan, strongkan basic kita. Jadi, mana latihan mudah yang cikgu bagi? Ini latihan mudah yang cikgu bagi. Kemudian cikgu tak boleh biasakan kamu sentiasa menjawab latihan mudah. Sebab itulah ada masa bila dalam kelas dengan cikgu, cikgu jawab
cikgu bagi masa soalan aras tinggi, aras sederhana. Cikgu nak kamu cuba critical thinking. Macam mana nak selesaikan masalah tu. Jadi inilah contoh soalan-soalan yang bermasalah. Soalan A dengan soalan C. Cikgu pilih soalan. Cikgu pilih soalan. Jadi kenapa ada soalannya ni? Sebab cikgu nak hubung kaitkan. Cikgu nak kamu boleh generate satu idea daripada basic yang kamu dah dapat tadi untuk jawab soalan-soalan yang pelbagai, soalan penyelesaian masalah. Tak nak sentiasa jawab soalan mudah. Macam tu juga dalam hidup. Hidup ni makin susah. Hidup ni makin susah. Dia tak makin susah. Cikgu ubah. Makin mencabar. Jadi bila kita dah biasakan diri kita dengan benda mudah. Jadi bila kita dah biasakan dengan benda mudah, kita rasa macam kenapa hidup ni makin susah? Sebab itulah orang anxiety, orang stres tinggi. Sebab dia tak generate dekat diri kita. Kalau benda yang mencabar, apa yang kita nak kena buat? Critical thinking. Penyelesaian masalah. Kita kena fikir. Contoh, mak kita marah. Kita buat satu keadaan. Mak kita marah balik sekolah. Mak kita marah masuk rumah lambat. Main bola petang-petang. Kita generate satu idea. Critical thinking. Macam mana nak bagi mak aku tak marah? Dekat situ kita cari solusi. Mungkin masa kita balik, kita belikan aiskrim untuk mak kita ke? Kita fikir, kita generate sendiri idea. Mungkin masa kita nak balik, tiba-tiba kita buat kemas rumah dekat luar ke? Itulah yang maksud cikgu. Yang matematik ni berkait dengan kehidupan. Okey. Okey ke semua? Jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Okey. Jelas. Jadi cikgu harap yang terbaik lah. Cikgu doakan semua orang jadi yang lagi bagus daripada cikgu. Cikgu tak bagus pun. Cikgu nak lagi bagus. Okey, jadi semua selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye cikgu. Okey. Bye Audrey. Bye cikgu. Bye.